Bersama saya, Samsul Abdul Ghani, dan dua panelis yang cukup terkenal dalam arena politik tanah air. Izinkan saya perkenalkan panel-panel saya. Yang pertama, Saudara Naib Presiden Keadilan, Tian Chua. Hai, salam sejahtera YB. Apa khabar? Baik. Mungkin Saudara Tian boleh berkongsi perkembangan terkini. Saya agak perkembangan terkini kalau dari segi politik semasa dia, hanya kita boleh menyatakan ini adalah satu proses yang sangat dinamik. Ini berpunca daripada kuasa monopoli yang dulu dipegang oleh Barisan Nasional yang dirajui oleh UMNO, kini sudah berpecah. Politik ini dalam bahasa Inggeris adalah sangat fragmented. Iaitu dia menjadikan satu suasana yang agak boleh dikatakan agak menarik dan juga sentiasa berubah. Okey, dan panel, terima kasih Saudara Tian. Dan panel yang kedua, penalisis politik yang tidak asing lagi, Datuk Seri Kamal Amir. Assalamualaikum Datuk Seri Kamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tegak bersongkok dan berbaju Melayu hari ini. Saya anak Melayu. Ya, mungkin boleh berkongsi sedikit perkembangan terkini Datuk lah. Yang mana yang Saudara Samsul mahu? Perkembangan terkini saya melihat sekarang ni bahawa kedudukan politik negara begitu kusut masai. Tak tahu nak ke mana. Dalam keadaan yang hari ini saya melihat bahawa rakyat, saya selalu menyatakan bahawa rakyat dalam keadaan resah dan pimpinan politik macam tak buat apa-apa. Yang kita nampak hari ini politicking tidak lagi berfungsi sebagai the lawmaker apabila parlimen tak bersidang. Dan yang keduanya, keadaan kehidupan rakyat semakin tenat, Saudara Samsul. Ini saya bukan saya bercakap kosong. Siang tadi pun saya jumpa dengan teman-teman. So jadi saya yakin Saudara Tian tentulah beliau dapat bersetuju dengan saya bahawa kedudukan negara sekarang ini berada dalam keadaan yang cukup gawat kerana kestabilan politik tidak dapat diperlihatkan selepas daripada langkah Sheraton. Sebelum langkah Sheraton tu memanglah kita marahlah kan, kita sebagai orang UMNO kan, memanglah kita tak bersetuju dan sebagainya, tetapi sekurang-kurangnya kita nampaklah adalah dia punya line of kepimpinannya. Tapi selepas langkah Sheraton, segala-galanya dah jadi tunggang langgang. Saya tak nampak ada sesuatu yang boleh digambarkan dan sesuatu yang boleh rakyat menumpang teduh. Itu Samsul, itu setakat. Okey. Ya. Saudara Tian, hari ini kita akan bahaskan mengenai kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO. Mampukah ia direalisasikan? Dan terlebih dahulu kepada penonton dan pelayar Kata Sumber pada malam ini, untuk saya wawakan agar anda turut berkongsi di platform anda. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kami di Sumber Klinik. Kita terus kepada soalan pertama untuk kita panaskan keadaan. Jadi kalau kita lihat keadaan kita pada ketika ini, politik kita ini, adakah akan wujud peluang kerjasama antara UMNO dan Pakatan Harapan? Mungkin Saudara Tian Chua mungkin boleh ulas sedikit. Kita ini mungkin ramai pimpinan dalam UMNO malah akan undi UMNO anggap saya sebagai salah seorang pemimpin yang ke depan menentang UMNO selama 20 tahun. Saya ingin nyatakan dalam politik ini, pendirian yang kita ambil itu bukan atas kita menentang kepada satu organisasi atau seorang pemimpin atas pribadi atau sikap dia sendiri. Tapi apa yang kita dulu menentang adalah praktik-praktik yang seperti rasuah, penyalahgunaan kuasa, ada pemimpin-pemimpin yang menyeleweng, dan kita sangat spesifik menentang sikap-sikap begitu. Tapi kerjasama politik ini harus kita dibina di atas landasan prinsip, iaitu kepentingan negara,
kesejahteraan rakyat, kebajikan masyarakat dan lain-lain lagi. Itulah sebab bagi saya, asalkan ada persetujuan cara kita untuk memeliharakan prinsip-prinsip ini, kita tidak menolak bekerjasama dengan semua pihak. Jadi saudara Tian bersetuju? Okey, kita hanya bersetuju dengan syarat, dengan isu bukan saja kita sebut kita nak kerjasama dengan UMNO, tapi pertama sekali kita harus letakkan parameter dia. Parameter itu ialah apa yang kita harus lakukan dalam keadaan negara kita menghadapi krisis. Ketidakstabilan politik itu satu perkara, tetapi krisis yang kita akan menghadapi ialah selepas COVID ini adalah isu ekonomi. Tanpa kestabilan politik, tanpa kita ada satu pasukan pentadbir yang menumpu dedikasinya adalah kepada pembinaan negara, tidak mungkin kita akan kembali keyakinan pelabur domestik atau asing untuk membina semula negara. Bagi saya adalah perlu UMNO atau PKR sebagai parti yang mainstream di negara ini harus memikul tanggungjawab ini, bekerjasama dengan apa pihak pun, tapi kita harus ketepikan apa yang dianggap sebagai power bargaining. Kita hanya berunding untuk mendapatkan majoriti, dapat kuasa, tetapi bukan atas prinsip. Bagi saya tidak tolak ada pihak di dalam UMNO atau malah kerajaan sekarang dah bersatu yang mempunyai hasrat begitu. Saya anggap pintu untuk kerjasama itu ada. Bagaimana pula dengan penerimaan PKR sendiri tentang perkara ini? PKR adalah satu parti yang agak inklusif. Kalau kita nak lihat sejarah pun, keadilan ramai telah banyak kita telah menyerap pimpinan UMNO yang kita anggap kalau tidak bermasalah, mereka telah menunjukkan komitmen kepada prinsip-prinsip keadilan yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan dan dalam semangat perjuangan kita. Tidak ada masalah kita kerjasama. Tetapi apa yang saya secara tegas tolak ialah sekiranya ini hanya sebagai satu dagangan untuk kepentingan peribadi. Seumpamanya kalau kita dapat kuasa bersama dan kita harus memberi projek kepada orang-orang tertentu, jawatan JLC kepada orang tertentu untuk melepaskan kes siasatan, rasuah atau dakwaan dalam mahkamah. Itu saya anggap sebagai seorang yang lama berjuang dalam reformasi, itu kita harus tegas untuk tolak budaya politik itu. Baik, Saudara Tian, terima kasih. Berbalik kepada Datuk Seri Kamal. Tadi Saudara Tian ada mengatakan tiada masalah untuk bekerjasama. Jadi bagaimana Datuk sebagai orang yang dekat dengan kualiti UMNO melihat perkara ini? Adakah akan wujud peluang kerjasama antara Pakatan Harapan dan UMNO ni? Tidak ada masalah dari dulu lagi. Sejak kita mencapai kemerdekaan, kalau dilihat dari sejarahnya, UMNO kita sudah bekerjasama dengan parti-parti kepelbagaian parti, termasuklah selepas insiden 13 Mei kita bekerjasama dengan parti gerakan yang begitu dilihat begitu chauvinis. UMNO tak ada masalah. Kita tahu bahawa saya merasakan bahawa masalah sekarang ni yang timbulnya adalah saya setuju dengan pandangan Dapat Tian tentang keadilan. Kita mencari keadilan, UMNO juga mencari keadilan. Malahan sepanjang kepimpinan UMNO waktu kita menubuhkan Kerajaan Barisan Nasional, keadilan itu terjelma dengan jelas bahawa kita tidak menzalimi mana-mana kaum di negara ini. Kita mentadbir, kita faham bahawa negara ini adalah sebuah negara yang harmonis. Warganya adalah warga cinta damai. Sebab itu dulu kita sebelum PH memerintah, sebelum kita gagal untuk membentuk kerajaan, sebelum wujudnya Kerajaan Perikatan Nasional,
kita yang meyakinkan para pelabur yang begitu ramai datang kerana kita mempunyai kestabilan politik. UMNO sifatnya mudah. Bahawa kita paling penting adalah rakyat. Lain tak ada. Bagi UMNO, soal perjuangan kita adalah perjuangan rakyat. UMNO parti nasionalis. Sebab kita mahu mewujudkan sebuah negara yang damai, yang harmonis, yang kita menyantuni semua kaum. Tak ada masalah. Soal kerjasama ini banyak orang wawarkan dan sebagainya. Saya melihat soal kerjasama tak ada masalah sebenarnya. Cuma apabila ia dimomok-momokkan. Tapi saya melihat kalau kerjasama dengan keadilan ni rasa saya susah juga. Sebab saya merasakan kerana dalam keadilan ada PH, ada Pakatan Harapan. Jadi Pakatan Harapan tu dia ada juga ada DAP. Sedangkan ada dua parti di situ yang ideologinya sama. Iaitu Parti Keadilan juga, Parti Berbilang Kaum, Parti DAP juga, Parti Berbilang Kaum. We cannot have two tiger on the top of a mountain. Tapi selalu Tian dengan marah saya Tian, nanti selalu bila saya bukan menyerang, ini realiti bagi saya melihat. Saya takut nasib baik sekarang ni kita ni live ni begini Tian jauh. Nanti Mungkin saudara Tian ada untuk membalas sedikit tentang PKR agak susah untuk bekerjasama dengan UMNO. Sekarang ni masalahnya ialah bila kita ingin mewujudkan semula kestabilan politik, kita harus mengingatkan bahawa negara ini wujudnya pelbagai ideologi politik, pelbagai fahaman, pelbagai agama, pelbagai kaum, dan bila prasyaratnya ialah parti-parti tertentu tidak boleh kita kerjasama, parti-parti tertentu ini adalah terlalu ekstrim, saya agak itu akan menjadi penghalang. Apa yang kita telah lihat ialah rakyat telah menyatakan pendirian. Kenapa UMNO kalah selepas hampir setengah abad memerintah? Adalah jelas rakyat benci kepada parti yang telah lama berkuasa, walaupun mempunyai rekod-rekod yang baik, tetapi juga mereka telah oleh kerana terlalu komplasen dalam melakukan pelbagai penyelewengan dan rakyat menggunakan bukti itu untuk menolak. Oleh itu, bagi saya, mana parti pun, sekiranya kita ikhlas dalam kerjasama, kita harus mengiktirafkan bahawa PKR ada following dia, DAP ada following tertentu. Malah dulu dalam Pakatan Rakyat, saya pun juga menyatakan bahawa walaupun ada di kalangan kita tidak setuju dengan fahaman politik PAS dan ramai di kalangan masyarakat Tionghoa sangat berwaspada kepada PAS dan mereka anggap PAS ini adalah PAS yang sangat ekstrim dan mendiskriminasi against orang bukan Islam. Tetapi pendirian saya jelas. Kita tidak menafikan ada sebahagian masyarakat Melayu yang bercita-cita, berimpian untuk menyokong matlamat perjuangan PAS. Oleh itu, kita tidak boleh tolak sama sekali fahaman penyertaan PAS dalam kerjasama itu. Tetapi saya yakin kalau ada kepimpinan yang bijak dan mempunyai pandangan jauh, mampu pimpinan ini untuk reconcile pelbagai perbezaan ini dan menjadikan pentadbiran itu boleh ketepikan persaingan yang sangat tajam, tetapi sebaliknya untuk mewujudkan satu pentadbiran yang agak stabil. Itu saya bagi saya itu mungkin dicapai. Jangan kita meletakkan halangan dulu untuk menyekat possibility. Politik is an art of possibility. Ya, saya agak Datuk Seri setuju dengan saya dalam perkara ini. Terima kasih. Datuk Seri Kamal, tadi saudara Tian ada sebut UMNO ditolak oleh rakyat setelah memerintah berabad. Jadi akan berlaku ke kerjasama ni?
atau kerjasama ni hanya untuk sementara, bersifat sementara, atau ia membawa kepada kebersamaan menjelang PRU15 nanti? Ya, dia soalnya bukan penolakan. Sebab kalau melihat dari segi result, saya nak beritahu banyak orang mengatakan bahawa UMNO ditolak. Saya UMNO tak ditolak. Sebab kalau dari segi gabungan Barisan Nasional gagal membentuk kerajaan, betul. Sebab waktu bila pilihan raya itu resultnya kita cuma dapat 79 kursi. 79 kursi Barisan Nasional tidak mampu untuk membentuk kerajaan. Jadi dalam keadaan begitu, gabungan yang ada dalam Pakatan Harapan yang dipimpin oleh keadilan, mereka mampu membuat apa. Tapi jangan kata tolak ya. Jadi saya melihat bahawa tidak ada sebab untuk kita mengatakan UMNO ditolak. Hari ini suka tak suka kita kena terima hakikat bahawa kesan daripada kepimpinan yang ada hari ini, rakyat sudah menanti bila masanya. Soal untuk bekerjasama, memang UMNO Barisan Nasional dari dulu lagi kita bekerjasama. Kita bersama dengan MCA, dengan MIC. Tapi bila kita gagal membentuk kerajaan kerana kursi-kursi yang ditandingi oleh MIC cuma menang 1 kursi. Kursi-kursi yang ditandingi oleh MCA cuma menang 2 kursi. Kita melihat, saya yakin UMNO melihat sepatutnya bahawa parti daripada MCA ni sepatutnya perform lah. Dapat mempengaruhi kaum keturunan bukan Melayu dan sebagainya. Dan ini tidak terjadi. Tapi tak boleh nak dilampiaskan UMNO pesih. Saya kata berkali-kali UMNO tidak tewas. UMNO mempunyai kursi yang banyak. Cuma tidak boleh membentuk kerajaan apabila gabungan kita tidak mendapat keyakinan daripada pengundi. Di sini saya tidak mau menyalahkan pada pengundi-pengundi bukan Melayu. Tapi jelas mereka memilih kepada kursi-kursi yang ditangani oleh parti-parti yang meletakkan diri mereka di hadapan seperti DAP dan Parti Keadilan. Dan saya melihat juga bahawa dari segi keadilannya dia parti bilang kaum. Macam mana juga Barisan Nasional. Cuma wakil kita daripada Parti MCA, they are performing very badly, Tian. Kalau Tian bertanding begitu pun, definitely Tian akan menang di Batu. Walaupun satu ketika dulu kawasan Batu itu kawasan dimenangi oleh Parti Gerakan. Tetapi MCA gagal untuk mendapat kursi di Kepung. MCA tidak dapat kursi di kawasan Bukit Bintang. MCA langsung tidak bermaya di Pulau Pinang. Tetapi di Pulau Pinang, DAP dan Gerakan. Saya yakin kalau diizinkan boleh bertanding lagi, Tian bertanding di mana-mana pun Tian boleh menang. Tapi masalah yang kita lihat sekarang ini, waktu musim pertandingan, biasalah kempen, mengempen dan sebagainya. Dan kita merupakan parti yang terpaksa defend. Kita terpaksa mempertahankan semua orang. Bukan hanya diri kita. Kita diserang. Pimpinan UMNO diserang begitu hebat. Dan waktu yang sama juga pimpinan daripada MCA, pimpinan daripada MIC diserang. Jadi kita nak jaga semua aspek. Akhirnya kita kena terima hakikat. Rakyat mahu merasai. Mungkin saya rasa rakyat nak merasakan macam mana. Bagilah peluang kepada Pakatan Harapan. Dan hari ini rakyat sudah dapat rasa apa yang dialami oleh mereka. Dan saya berkeyakinan untuk masa-masa mendatang, kalau berlaku pilihan raya akan datang, rakyat akan membuat keputusan yang paling bijak. Kerana hari ini, rakyat sudah tahu apa itu kaca dan apa itu permata. Samsul, terima kasih. Ya, terima kasih. Saya Kembali kepada saudara Ken. Mungkin ada sedikit nak tambah atau nak balas tadi apa yang dikatakan oleh kita boleh mencelah tau. Samsul. Ya, boleh mencelah. Saudara Ken mahu menambah atau saya apa saja boleh? Saya tidak nafikan sebahagian besar yang apa yang disebut oleh Dr. Sri tadi. Tetapi saya agak dalam untuk move forward, untuk menuju ke depan. Dan kalau kita ingin membina tapak kerjasama yang baik, kita harus mempunyai tafsiran sejarah yang tepat. Saya agak apa yang telah disebut oleh Dr. Sri tadi hanya half true. Apa yang terjadi adalah kita tidak boleh nafikan bahawa sebahagian besar daripada kekalahan UMNO ini, walaupun saya setuju UMNO dapat kekalkan substantial sokongan dia tidak hilang banyak. Tetapi kita juga tidak boleh tolak sebahagian daripada pengundi Melayu telah alih sokongan dari UMNO ke pihak Bersatu dan juga sebahagian ke PAS.
Dan apa puncanya? Punca dia ialah pemimpin UMNO yang terlalu ketara menunjukkan sifat yang angkuh dan telah berlaku rasuah yang kita tidak boleh nafikan. Dan ini kita tidak boleh nafikan ada beberapa orang pemimpin yang kanan UMNO kini menghadapi tuduhan mahkamah, dan terang sedang saya tidak mahu subjudis, tapi memang bukan kata tidak ada asasnya. Dan boleh kita explain MCA gagal dalam tawar banyak fungsi, tetapi itu kita tidak boleh terangkan kenapa Johor Bahru kalah, kenapa Kanah kalah, kenapa banyak tempat yang majoritinya jelas Melayu juga yang merupakan stronghold UMNO sebelum ini, tapi kalah juga. Saya boleh katakan, ya, UMNO masih dapat kekalkan base dia di kawasan luar bandar. Tetapi jelas golongan menengah, golongan intelektual, mereka telah merasa apakah salahnya dalam demokrasi kita alihkan sokongan dari UMNO ke parti lain. Saya agak kita harus sentiasa refleksi. Ketewasan itu mesti ada asasnya. Dan saya untuk sebelum saya serang saya pun, saya juga mengakui bahawa tewasnya PH selepas 2 tahun ada juga asasnya yang kita harus cerminkan diri dan kita harus improve, dan hanya dengan kesedaran itu kita boleh maju ke depan. Saya tidak tolak dalam 2 tahun kita pemerintah ini dia telah menunjukkan kerana adanya wujud kehadiran bukan Melayu yang agak dianggap sebagai dominan, ini membangkitkan sedikit kerisauan di kalangan masyarakat Melayu. Saudara Tian, sambil kita bersembang ni, kita turut mengalu-alukan komen-komen pembaca dan pendapat. Ni kita sedikit kongsi. Salah seorang daripada kita mengatakan dia bersetuju dengan saudara Tian lah berkenaan dengan UMNO tu. Jadi kepada Dato' Seri Kamal, kita tak boleh ini nafikan ada isu yang kita juga telah ada kelemahan. Bagi saya, itulah sebab saya nampak ada perlunya kita dalam PH juga bersama dengan DAP, kita harus repackage atau tone down beberapa perkara supaya kita boleh PH ini boleh diterima oleh masyarakat Melayu secara meluas. Jadi bagi saya bukan masalah, tapi saya juga tegur kita bahawa kalau UMNO tidak sedar bahawa masyarakat Melayu juga tolak, bukan semua tetapi sebahagian daripada mereka tolak UMNO kerana rasuah. Itulah sebab bagi saya adalah penting asas kerjasama ini. Kalau ingin kita maju ke depan, kita harus harus pertama singkirkan budaya rasuah ini daripada semua pihak. Dan saya tidak berani kata dalam PH secara total tidak ada. Apa-apa yang sesiapa yang pegang kuasa itu ada kecenderungan boleh berlakunya penyelewengan. Itulah sebab kita perlukan judiciary yang independen, media yang independen, pelaksanaan agensi anti rasuah yang independen dan lain-lain lagi. Kita perlukan menubuhkan dan juga memperkukuhkan lagi institusi kerajaan yang tidak bersifat politik tapi boleh menjadi pengawas kepada politik. Ya. Dato' Seri Kamal, tadi saudara Tian ada menyebut bahawa UMNO ditolak kerana rasuah. Bagaimana keadaan sekarang, perspektif sekarang ni? Adakah imej UMNO kini sudah bersih atau bagaimana? Adakah telah mengambil pengajaran setelah tewas pada PRU yang lalu, atau bagaimana Dato' Seri melihat perkembangan UMNO ketika ini? Saudara Samsul, isu rasuah ataupun saya rasa saudara Tian akan bersetuju dengan saya bahawa pimpinan UMNO hari ini adalah orang yang mengutarakan kita menentang KKN, korupsi, kronisme dan nepotisme. Ini juga isu yang sering dilontarkan oleh pimpinan dan keadilan. Ini bukan isunya. Bagi saya memang kita mengakui absolute power, absolute corrupt. Bila mereka yang dekat mempunyai kuasa, wang itu the devil or the evil.
So siapa melihat begitu, adalah ruang-ruang untuk terjebak dalam itu. Tetapi masalah mana pun, kalaulah separation of power itu, UMNO hari ini kita akan all out untuk melihat adanya kepimpinan negara ini berlandaskan kepada 3 faktor, iaitu separation of power, iaitu eksekutif tidak boleh menguasai legislatif. Begitu juga eksekutif tidak boleh menguasai judiciary. Apa yang berlaku kita lihat bahawa banyak juga, saya bukan nak menuduh ya, tapi rakyat dapat lihat bahawa ada sebahagian dari tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kepimpinan UMNO ini adalah bersifat pada politik, di mana waktu itu, tak tahulah sekarang, sampai saya rasa masih berlalutan. Kita nak supaya jangan ada tuduhan itu yang dibawa ke mahkamah berdasarkan kepada politik. Tetapi kalau seorang itu salah, UMNO mengalami, bukan tak ada pimpinan-pimpinan UMNO yang dipenjara, yang disingkirkan dan didenda dan sebagainya. Tak ada masalah sebab UMNO mendukung. Tetapi asalkan separation of power itu terlaksana dengan jelas. Artinya eksekutif tidak boleh menguasai judiciary. Saya yakin saudara Tian Chua juga bersetuju dengan saya, di mana apabila eksekutif menguasai judiciary during his time, dia kena juga. Presiden saudara Tian Chuan juga diheret ke mahkamah dengan mata lebam dan sebagainya. Itu bukan pimpinan, bukan dalam keadaan sekarang. Tapi hari ini UMNO juga sedang melakukan islah. Islah itu adalah reform. Bagaimana yang dituntut oleh keadilan. Bagi kita yang paling penting sekarang ni, basic of it, the separation of power mesti terlaksana sepenuhnya. Eksekutif tidak boleh campur tangan dalam urusan judiciary. Eksekutif tak boleh campur tangan urusan legislatif. Legislatif tidak boleh campur urusan eksekutif, dan judiciary pun tidak campur dengan urusan eksekutif. Kalau ada ini, saya yakin di mana-mana pun yang paling penting rakyat akan selamat. Saya ingat saudara Tian macam mana pandangan saudara Tian? Ya, jangan gigit telinga saya Tian, saya takut ni. Ya. Saya bersyukurlah dah sekarang ni zaman baru ni dan zaman Islam. Kita sekarang ni bukan berdua saja, saudara Tian dengan Datuk Sri. Kita sambil-sambil kita cakap di talian kita ketika ini, CEO Ilham Center Muhammad Hisamuddin Bakar. Selamat datang ke Kata Sumber. Saudara Hisamuddin. Tak galak muka anak muda. Apa khabar? Baik, alhamdulillah ya. Jadi bagaimana saudara Hisamuddin melihat perkembangan tak kala kita berbicara tadi tentang gabungan PH UMNO ni? Jadi kalau matlamat ini terjadi, siapa yang paling layak sebenarnya menjadi PM, Perdana Menteri untuk gabungan Pakatan Harapan dan UMNO ni? Mungkin Hisamuddin boleh usulkan atau beri pendapat? Baik, terima kasih kepada Kata Sumber dan juga Saudara Tian dan juga Datuk Seri Kamal selaku panelis malam ini. Saya memerhati perbincangan hampir setengah jam tadi. Tetapi saya rasa idea ataupun tajuk ini dikemukakan apabila bahang pilihan raya umum itu sudah dekat terasa untuk kita menghadapinya kerana kebuntuan politik ataupun political deadlock apa yang berlaku dalam negara sekarang. Kemudian kewajaran gabungan ini, gabungan yang dikatakan gabungan antara UMNO dan juga Pakatan Harapan. Jadi idea ini dikemukakan oleh Kata Sumber ini untuk kita discuss. Bagi kami yang memerhati ataupun yang menganalisa pola politik ataupun pola pilihan raya yang berlaku di kalangan pengundi, untuk berlaku adil sebenarnya Ilham tidak melakukan sebarang survey lagi bagi menguji ataupun bertanya berhubung dengan pandangan publik berhubung dengan mana-mana gabungan ataupun teori-teori formula-formula baru, tetapi menjawab kepada persoalan ini. Pertama sekali, kalau saya boleh lontarkan pandangan, pertama sekali gabungan baru ini oleh kerana kebuntuan politik berlaku, sudah tentu masing-masing ataupun mana-mana pihak cuba merungkai kebuntuan ini. Bagi pihak kerajaan ataupun Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional sekarang ini, PAS menjadi orang tengah bagi meredakan kemelut
dan ketegangan yang berlaku di antara Bersatu dan juga UMNO. Nampak gayanya pada hemat saya keadaan itu masih lagi belum reda dan mungkin tidak akan menemui jalan untuk menyelesaikan kerana pertembungan market share di kalangan pertembungan kepentingan UMNO dan juga kepentingan Bersatu itu pada hemat saya sukar untuk mencari jalan penyelesaian. Jadi oleh kerana nak mengelakkan pertembungan 3 penjuru ataupun berbilang penjuru dalam PRU ke-15, saya melihat bagi pihak Perikatan Nasional juga mencari jalan untuk mereka mengelakkan pertembungan 3 penjuru. Manakala bagi pihak Pakatan Harapan juga tajuk ini diangkat adalah untuk mempelopori satu gagasan idea bagaimana boleh diadakan strategic alliance ataupun gabungan yang boleh mengelakkan ataupun meminimalkan pertembungan 3 penjuru ataupun berbilang penjuru. Baik, pada saya, kalau saya berada di posisi Barisan Nasional, sudah tentu perhitungan yang paling ampuh dan paling strategik ialah saya akan melihat kesan ataupun impak jangka panjang yang boleh memberikan keuntungan bagaimana Barisan Nasional untuk bertahan dalam arena politik ini. Jadi adakah dengan bersama dengan Perikatan Nasional ataupun bersama dengan apa yang dikatakan jajaran baru politik itu perlu diteroka. Jadi tajuk ini kalau kita melihat sekiranya kekal dengan BN Perikatan Nasional, pada saya angka yang dimenangi, jumlah kerusi yang dimenangi oleh UMNO iaitu 54 kerusi pada pilihan raya 14, saya menjangkakan bahawa akan berlaku penyusutan kursi kerana pengagihan itu terpaksa dilakukan kalau ingin bersama dengan kerajaan, sebab ada suara-suara daripada pimpinan sendiri bahawa kena kompromi, kena kerjasama, UMNO sudah tidak sekuat dahulu. Jadi suara-suara di sini sebenarnya adalah untuk membawa pendekatan UMNO yang lebih lunak untuk tunduk kepada perkongsian kuasa di dalam kerajaan. Jadi kalau tanya saya, sudah tentulah UMNO akan hilang sedikit hegemoni ataupun penguasaan di kawasan kursi yang ditandingi secara tradisi oleh UMNO dan juga Barisan Nasional. Yang kedua, yang hujah saya kalau saya melihat dalam pandang sisi Barisan Nasional juga ialah kalau bersama dengan jajaran baru ini, pendek katanya kita terus straight to the point ialah kepada gabungan ataupun strategi alliance bersama dengan Pakatan Harapan. Mungkin ada yang dikatakan tadi, diskusi tadi nampak macam ada pertemuan rekod UMNO, rekod Pakatan Harapan dan sebagainya, tetapi saya nak pergi kepada pandang sisi dalam aspek gabungan politik yang multiracial. Jadi negara ini perlu dibentuk dalam kerangka yang pelbagai kaum ini untuk memerintah bersama. Jadi sebagai contoh, naratif gabungan yang dikatakan Melayu Islam ini sekiranya dikemukakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini, mereka akan memperkemaskan kawasan Melayu, tetapi sebenarnya mereka tidak akan dapat menarik minat untuk pengundi bukan Melayu bersama dengan kerajaan. Yang ketiganya ialah saya nak melihat bahawa pertemuan 3 penjuru pada PRU yang lepas juga sebenarnya memberikan kesan kepada UMNO ataupun Barisan Nasional untuk mereka mengekalkan dominasi kuasa memerintah. Jadi untuk PRU ke-15 ini sekiranya ada idea yang mengatakan BN perlu bertanding solo, saya rasa perlu ada kajian yang lebih mendalam untuk UMNO memikirkan langkah strategik itu, tetapi saya rasa langkah yang paling baik ialah mengadakan coalition sama ada bersama dengan Perikatan Nasional ataupun dengan Pakatan Harapan. Itu komen saya untuk Syamsul. Kemudian kerjasama antara PH dan UMNO akan terjalin tak untuk PRU 15 ni? Rasanya kemungkinan saya melihat ini bergantung kepada saya rasa ini bergantung kepada political will ataupun keazaman yang tinggi di antara tokoh-tokoh yang berada di dalam Pakatan Harapan dan juga UMNO ya, untuk menyelesaikan kemelut politik ini. Sekiranya kedua-dua pihak ini boleh, ini saya tidak menolak, ini boleh terjadi. Jadi kalau jadilah, jadi siapa yang paling layak calon Perdana Menteri antara PH dan UMNO ni? Mungkin boleh cadangkan? Jadi persoalan itu
persoalan itu saya rasa saya pulangkan kepada kedua pihak yang berunding kerana masih terlalu awal untuk berspekulasi berkaitan dengan calon PM, isu dan sebagainya. Tetapi saya melihat itu perlu ditelusuri dahulu, diteroka dahulu gabungan ini mana yang lebih menguntungkan kedua-dua belah pihak. Bagi Pakatan Harapan juga perlu mendapat keuntungan ataupun mendapat political mileage daripada gabungan politik ini, manakala dari segi BN dan juga UMNO juga perlu melihat impak dan juga kekuatan yang dapat sekiranya berlaku penjajaran politik dan juga perkongsian kuasa yang strategik dengan Pakatan Harapan. Baik, terima kasih Saudara Samudin. Okey, mungkin Datuk Seri atau Saudara Tian untuk mengulas berkenaan dengan pendapat yang dikemukakan oleh saudara kita tadi. Datuk Seri Kamal mungkin. Ya, saya nak respon pada tadi bahawa memang kita kena faham kalau tidak ada sebarang pendekatan antara parti-parti ini, kita akan back to square. Macam sekarang ni PH ada 3 parti, iaitu parti PTR, parti DAP dan juga parti PAN. Tetapi berapa jumlahnya? Sebab sekarang ini kita negara harus pergi move forward. Dalam move forward, we need to have a stability politics. Kita tak boleh lagi memikirkan soal dengan bermodalkan 110 kursi. Bermodalkan 120 kursi. We cannot afford to have that. Sebab sekarang ini puncanya apabila kerajaan itu lemah, yang mempunyai kursi yang sedikit, akhirnya it can fall anytime. Jadi sekarang ini kena dipikirkan. Sebab itu soal siapa nak jadi Perdana Menteri ini, saudara lihatlah bahawa UMNO ni kalau kita tak berlapang dada, kita tak bersetuju. Oh, ini peringkat awal dulu kita bila kata nak bagi Dr. Mahdi, kita okey. Nak bagi pada Tazimuddin, kita okey. UMNO bukanlah satu orang yang tamak untuk mendapatkan jawatan. Ya, jadi persoalan itu tak timbul. Yang timbul sekarang ni, yang UMNO kita fikirkan hari ini, yang UMNO harus fikirkan bagaimana untuk menjana satu keyakinan rakyat supaya parti-parti politik yang bertanding nanti itu dapat menjana at least sekurang-kurangnya 130 ke 140 kursi parlimen. Ini akan dijadikan sebagai landasan untuk mendapat balik stability politics. Ini paling penting. Saya tak tahu Saudara Tian apa pandangan Saudara Tian. The most important is political stability. Saya nak sebut dengan cara yang lebih realistik. Sebab selain daripada apa yang kita ingin berlaku dengan apa yang akan berlaku on the ground itu agak berbeza. Saya lihat penghalang dia untuk kerjasama yang erat atau yang padu di antara PH dengan UMNO Barisan Nasional ini adalah masing-masing ada konstituennya yang agak bertentangan, dan sudah kian lama kedua-dua pihak telah mendidik dan mensosialisasikan penyokongnya untuk tidak terima satu sama lain. Jadi political will itu bagi saya bukan dia boleh diselesaikan oleh satu dua pimpinan atas dengan rundingan untuk bagi-bagikan kursi saja. Bagi saya, biarlah kita letakkan kemungkinan kerjasama ini atas dua fasa. Fasa pertama ialah sekarang sebelum pilihan raya kita harus ingat inilah masanya mana-mana parti, tidak kisahlah UMNO atau PKR, tapi ini kita bincangkan dua parti yang mainstream ini, kita terpaksa memikul tanggungjawab untuk kembalikan kestabilan politik. Iaitu kita harus bekerjasama atas prinsip-prinsip yang telah disebutkan tadi. Walaupun saya boleh katakan secara agak sinikal, saya nampak dalam sejarah UMNO telah banyak melakukan perkara yang membelakangkan judiciary independent, membelakangkan kebebasan media dan lain-lain. Okeylah, itu saya agak move forward kita dah. Atas asas itu, untuk memeliharakan integriti parlimen, untuk pastikan kita mempunyai check and balance dalam legislative, judiciary dan juga eksekutif ini, kita boleh bekerjasama atas prinsip ini untuk memulai semula kestabilan dan kesatuan politik untuk mentadbir
negara kita dalam proses. Saudara Tian, ni ada soalan daripada pembaca. Habis dulu, itu sebelum pilihan raya. Tapi saya rasa untuk menjadi satu gabungan yang satu seperti PH atau Barisan Nasional di antara dua parti ini, saya agak dalam pilihan raya agak sulit. Mungkin ada sesuatu yang dianggap sebagai electoral pact atau satu understanding mungkin berlaku. Tapi saya tidak nampak UMNO akan pergi ke pilihan raya dengan PH atau PH pergi ke pilihan raya dengan kata yang kita sokong UMNO. Itu saya agak itu off limit bagi saya secara at least untuk kali ini. Tapi selepas pilihan raya ada kemungkinan kita terbuka untuk kumpulan-kumpulan yang mempunyai alat tuju yang sama untuk bersama-sama mengikut tanggungjawab untuk mentadbirkan negara. Saya agak itulah pandangan saya. Saya tidak mau terlalu memberi satu imaginasi yang terlalu luas sehingga kita percaya bahawa UMNO dengan PH boleh duduk bersama untuk berjuang dalam untuk common ticket atau kita adakan satu calon satu lawan satu menentang PN. Itu saya agak jauh matlamat. Jadi UMNO boleh bekerjasama dengan DAP kalau saudara Tian lihat kerjasama PH ni meliputi amanah PKR. Biarlah kita jangan letak prasyarat. Bagi saya adalah sekiranya kita ingin kembalikan negara ini kepada landasan yang baik untuk membangunkan ekonomi selepas COVID ini, saya agak tidak boleh kita tolak untuk bersama dengan semua pihak termasuk DAP dan juga bagi saya walaupun PAS dalam Perikatan Nasional, kalau kita harus mengatasi masalah ini, kita tidak boleh tolak penyertaan PAS, malah bersatu dalam memikul tanggungjawab bersama untuk mengatasi masalah ekonomi dan politik ini. Okey, kalau kita lihat pula bagaimana kalau kita nak merasionalisasikan penyatuan ini terhadap para penyokong. Yang kita faham setiap penyokong, ada penyokong yang begitu fanatik tidak mahu terima DAP, misalnya UMNO tak dapat terima DAP dan sebaliknya. Jadi bagaimana Datuk Seri melihat ni? Adakah para penyokong akan menerima penyatuan kalau kerjasama ini terjadi? Datuk Seri Kamal. Saya melihat begini, apa yang saudara Tian Chua cakap tadi itu ada kebenaran. Kalau untuk kita nak cakap sebelum pilihan raya untuk kita bergabung, satu benda yang bagi saya lah agak impossible. Kerana akan berlaku untuk pembagian kerusi, orang ni adalah lebih baik kita go to the battle, kemudian kita lihat waktu pembentukan kerajaan. Kena jangan lupa bahawa UMNO pernah mengalami, kita pernah satu ketika dulu bila kita kehilangan Pulau Pinang. Pulau Pinang yang diperintah oleh kerajaan perikatan tumbang kepada parti gerakan yang dipimpin oleh Lim Chong Yu. Dan UMNO berlapang dada, tak ada masalah. Jadi saya kena lihat bahawa sejarah track record UMNO ni, kita sentiasa berlapang dada for the sake of rakyat. Kita bukan kemaruk nak dapat kuasa. Kita bukan satu orang yang bagi kita lain tak ada. Mesti. No. UMNO sentiasa terbuka. Dan sebab saya katakan tadi, bahawa kalau hendak menubuhkan sebuah kerajaan yang kukuh, yang kuat, mesti dia ada 130 ke 140 kursi. Dalam keadaan sekarang ni, memanglah kita tak boleh nak dapat, mana parti pun saya yakin tidak akan dapat 130 ke 140 kursi. Saya lihat survey, ini bukan dibuat oleh UMNO. Saya dapatkan survey saya, setakat hari ini daripada lebih kurang 60,000 mereka yang memberi. Setakat hari ini semalam 36% undi kepada UMNO Barisan Nasional. Kemudian 31% Muafakat Nasional. Kemudian 15% Perikatan Nasional. 12% Pakatan Harapan. 1%. Kalau ini Perikatan Nasional yang ada sekarang ni dengan PAS. Dapatan ini perlu dilihat. Jadi UMNO bukan sombong, UMNO tidak pernah tamak.
UMNO boleh berunding. Cuma saya katakan sekarang ni, kalau sebelum pilihan raya untuk membentuk satu pakatan macam mana yang dilakukan oleh Parti Keadilan waktu merelakan mereka menggunakan lambang PKR untuk bertanding sebagaimana dilakukan oleh Pakatan Harapan itu hari. Saya waktu awal dulu pun saya kata ini gabungan pasti akan tidak akan dapat diteruskan kerana tidak ada keikhlasan. Apabila selesai kita ini pilihan raya nanti dan kita sit down, sebab hari ini sila nyatakan kepada saya mana ada parti yang boleh mendapat sekurang-kurangnya 130 ke 140 kursi. This is the most important, Saudara Samsul. Bukan soal siapa nak jadi Perdana Menteri. 140 to have a solid, stable party. UMNO realize dulu zaman Pak Lah kita dapat 160 kursi. Selepas ketiadaan Dr. Mahathir, Tian Chua jangan lupa waktu itu PKR dapat 1 kursi je kawan. Dan waktu itu rakyat meletakkan harapan. Tapi selepas itu rakyat merasa kecewa, lepas itu dogma dengan kepelbagaian tomahan dan sebagainya. Saya tak mau cerita soal itu. Tetapi selepas itu untuk mana-mana parti gabungan untuk mendapat 140 kursi parlimen, ini sesuatu benda yang kita tak bolehlah mendahului kerja Tuhan. Saya rasa sukar untuk dapat. Jadi biar bertanding dulu, then kita bentuk kemudian untuk pembentukan kerajaan. Macam saya katakan dulu, di Pulau Pinang kita ditewaskan oleh Parti Gerakan. Lepas itu kita tubuh kerajaan, tak ada masalah. Ada juga pertandingan pilihan raya pun UMNO mengatasi kursi-kursi dibagi untuk negara kawasan mengatasi Gerakan at one time. Tapi UMNO lapang dada bagi Kosukun. Soal jawatan untuk Perdana Menteri, it is not the issue to us. The most important yang UMNO perjuangkan sekarang ni adalah soal rakyat. Kita tidak rela tengok rakyat hidup menderita. Sedangkan kita berada di ambang kuasa. Kita berada di anjung kuasa. And we do nothing for the rakyat. Ini yang rakyat tak boleh terima. So, tapi kalau kita berterusan, politiking, sampai bila? Dan kita melihat bukan kita tak simpati, kita simpati dengan pimpinan PKR. Tapi kita tak mau sebut lah. Siapa yang mengenai beliau? Siapa yang bagi Jadi Datuk Seri Kamal, ya, perlu tak gencatan politik tak kala selepas kita menghadapi sesuatu PRU itu, kita perlu gencatan politik untuk satu masa tempoh mungkin 2 tahun untuk menstabilkan keadaan kembali. itu yang sebaiknya. Selepas pilihan raya, sit down. Tian mewakili Batu. Okey? Bagi ahli-ahli rakyat yang di kawasan Batu mengharapkan beliau berada dalam kerajaan. Jangan pula berlaku penginayaan macam sekarang. Kita menang tetapi ahli-ahli parlimen kita setengahnya tu tak dapat peruntukan yang sewajarnya pada kerajaan. Apa berlaku di Terengganu dan sebagainya. So ini kita UMNO melihat benda ni. So bukanlah kita hadapkan kuasa, tidak. Tapi kita nak meneruskan agenda perjuangan. Saya yakin Tian Chua, kalau beliau bertanding di Batu, tiba-tiba jadi wakil rakyat. Kerana yang memimpinnya negara itu orang lain. Apakah peruntukan itu akan disalurkan seadilnya? Sebab ini saya bersetuju, sebab awal-awal saya kata tadi, kita menentang KKN. Saya yakin islah ini yang kita terima dan kita harap, saya yakin kalau untuk bekerjasama dengan PKR tak ada masalah. Sebab PKR juga sumbernya adalah keadilan. Cuma masalahnya bila ada tadi soalan tadi sama dengan DAP dan sebagainya, saya nampak we cannot have two tiger on the mountain. Kerana ahli-ahli PKR berbilang kaum. Ahli-ahli DAP pun berbilang kaum. UMNO Melayu. Kita parti yang memang kita cakap contohnya, we are a nationalist party. So ini keadaan yang saya dapat. Silakan. Okey, Datuk Seri, kita balik kepada saudara Semudin. Mungkin boleh menyimpulkan perbincangan kita pada malam ini. Pada pemerhatian saya nampak hujah Datuk Seri Kamal menggambarkan bahawa UMNO akan bertanding secara bersendirian tanpa ada gabungan sebelum pilihan raya. Jadi selepas mendapat sejumlah kursi, jadi selepas itu baru akan berlaku perundingan untuk membentuk kuasa. Jadi hujahnya ialah membentuk satu gabungan kerajaan yang mempunyai kestabilan majoriti bagi mengekalkan ataupun memberikan servis kepada rakyat dengan lebih baik. Baik, cuma dalam
keadaan polemik sekarang ini dengan isu pandemik, faktor-faktor yang banyak, pola-pola yang berlaku, pertambahan pengundi baru, misal contoh dalam satu-satu pilihan raya, isu kemudian pandemik COVID, peratusan keluar mengundi, itu semua adalah pola-pola yang pada pengamatan kami sebagai pemerhati politik ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan. Jadi ada setengah berhujah bahawa keadilan dan juga DAP dan UMNO ini sebenarnya macam Saudara Tian sebut tadi, kebetulan bahawa tiga-tiga parti ini kebetulan ialah mereka tidak berebut dalam pasaran yang sama. Bagi keadilan lebih terkenal kursi bercampur, manakala DAP ni boleh sebahagian bercampur dan juga kebanyakannya adalah majoriti bukan Melayu. Manakala UMNO terkenal dalam kawasan yang dikatakan jalur lingkaran Melayu. Jadi tiga-tiga ini bagi saya tidak banyak pertembungan yang berlaku sekiranya berlaku pertembungan walaupun tidak ada berlaku gabungan sebelum pilihan raya. Jadi yang kita akan melihat di sini ialah bagaimana pendirian UMNO dan juga isu-isu yang terpalit kepada UMNO sebelum ini dalam hujah yang nyatakan sebelum ini, adakah pengundi boleh terima. Jadi itu juga persoalan yang dihujahkan Datuk Kamal bahawa tidak ada kesan UMNO ini masih lagi kukuh di kawasan kursi tradisi mereka. Jadi keadaan ini bagi saya, bagi kami yang memerhati politik, rakyat sangat celik politik, mereka sangat mengikuti perkembangan semasa. Macam Datuk Kamal petik tadi bahawa polling yang dibuat oleh utusan TV juga menyaksikan bahawa survey itu mengangkat bahawa Barisan Nasional masih lagi diterima bagi survey berkenaan. Jadi kami masih lagi terbuka dan memerhati dinamika politik ini dengan dekat, dan insyaAllah Ilham akan cuba menyumbang bagaimana kami menanggapi trend dan juga pola pengundi dalam PRU ke-15 nanti. Terima kasih. Jadi kalau mungkin boleh Semudin simpulkan untuk melihat bagaimana PRU 15 nanti perkembangannya sedikit. Jadi mengikuti perkembangan ini, saya tidak menolak bahawa PRU ke-15 nanti pertemuan berbilang penjuru akan berlaku. Maksudnya kalau disorot di situ, maksudnya bersedia untuk pertandingan berbilang penjuru mirip kepada PRN Sabah. Okey, terima kasih. Kita berbalik kepada panel kita. Saya rasa kita di minit-minit terakhir, mungkin Saudara Tian boleh simpulkan perbincangan kita pada malam ini. Saya ingin tambah begini, saya tidak khawatir tentang post PRU yang akan datang. Tapi bagi saya, sebagai ahli politik yang bertanggungjawab, kita tidak tahu PRU itu besok ke, Julai ke, hujung tahun ini atau 2 tahun yang akan datang. Tetapi negara ini menghadapi cabaran yang sangat sengit selepas COVID. Dan kita juga menghadapi persaingan antara bangsa yang agak sengit. So kita tidak boleh duduk dan menyatakan pelbagai teori kerjasama atau tidak. Tapi bagi saya sekarang ini semua parti yang dianggap patriotik, nasionalis ke atau cintakan negara harus bertindak secara bertanggungjawab atas beberapa prinsip yang utama, iaitu keadilan, integriti parlimen, check and balance, anti rasuah, dan kita harus atas platform ini bekerjasama. Dia tidak kisah sama ada kita bentuk pentadbiran bersama untuk bagi kerusi kepada siapa jadi Perdana Menteri atau apapun, tapi UMNO dan PKR dan pelbagai parti, kalau kita sayang ke negara ini, kita tidak boleh tunggu. Kita harus bertindak secara berkhidmat dan bertanggungjawab sekarang untuk pastikan kestabilan politik ini pulih. Sebuah kerajaan atau satu pentadbir yang inklusif, semua pihak dapat kita masukkan untuk bersama-sama memikul cabaran untuk memulihkan negara ini harus berlaku sekarang. Bagi saya, pilihan raya, ya okey, masing-masing kita bertarung untuk mendapatkan mandat. Tapi sebelum itu, kita ada mandat. Rakyat yang mengundi pada UMNO atau kepada PH ada harapan kan, telah meletakkan harapan mereka untuk kita bertindak membela dan mempertahankan mereka.
Tapi saya tidak nampak ini berlaku dan itulah sebab saya rasa perkara ini sangat mendesak dan semua pimpinan ini harus mengambil tanggungjawab untuk melakukan kerjasama ini sekarang. Baik, berbalik kepada Datuk Seri, Datuk, mungkin boleh simpulkan perbahasan kita pada malam ini? Bahawa ada yang terbaiknya, let us move forward. Masing-masing ada dia punya pengaruh. Kita bertanding macam mana kata saudara Hisham tadi, bahawa untuk mempunyai satu parti ataupun satu gabungan masuk ke lapangan atau ke gelanggang satu benda yang amat sukar sekarang. Tapi lebih baik selepas pilihan raya. Sebab saya nak cakap sekali lagi, UMNO bukan tamak. Contoh bila berlaku pilihan raya negeri di Sabah. Walaupun UMNO mendapat kursi yang lebih, tapi kerana waktu itu dominasi politik di pusat dan sebagainya, hendakkan daripada parti, daripada PBM menjadi ketua menteri. Okey, tak ada masalah pada kita pun. Asalkan pada kita, jangan pemimpin kencingkan rakyat. This is the most important. Kita tidak reda lagi, rakyat tak mau terima lagi pemimpin-pemimpin yang mencenkan rakyat. Cukuplah kita dengan retorika-retorika politik. Now, selepas pilihan raya ini, kita akan harus ada penyatuan. Sewajarnya, Saudara Samsul, kita berbincang perkara ini selepas pilihan raya. Sebab selalu saya katakan, nak buat analisa, mesti selepas perkara itu berlaku. Sebelum perkara itu berlaku, we cannot do some analysing. Tetapi, kita boleh meramalkan. Dalam ramalan saya, bahawa suka tak suka, saya melihat tanpa penggabungan nanti, kerajaan dalam keadaan yang tergantung. We will facing a hang parlimen. Saudara Tian Chua mesti bersetuju dengan saya apa kesannya kalau berlaku hang parlimen. Tapi yang paling penting sekarang ini, let us face together, masuk ke gelanggang, tak ada masalah, dan asalkan sepanjang musim kempen pilihan raya ini, jangan ada singgung menyinggung, jangan ada caci mencaci antara sama lain, masing-masing ada dia punya wadah perjuangannya. UMNO jelas, dari rakyat untuk rakyat, kepimpinan UMNO, perjuangan UMNO adalah untuk rakyat dari dulu, kini dan selama-lamanya, Saudara Samsul. Jadi Datuk Seri, UMNO memang mengikut akar umbi ataupun kluster menteri? Oh no, kita tak akan ikut kluster menteri. UMNO, sebab itu kita dah buat keputusan. Kita dah buat 145 bahagian sudah menyatakan. Dan ini akan dipatuhi. Saya sebentar tadi pergi sebentar ke pejabat UMNO Malaysia. Saya mendengar, melihat apa semua dan kita akan menyambut 75 tahun. UMNO menyambut Jubli Perak, Jubli Intannya. Dan kita tak bersetuju dengan kluster menteri. Kalau saya dengar, saya live dengan Setiausaha Agung tadi, dia pun menyatakan kekesalannya bahawa kadang-kadang keputusan yang dibuat flip-flop. Dan ada juga ahli-ahli parlimen UMNO yang menjadi menteri yang dilihat tidak berperanan. Ada yang berperanan. Jadi ini yang perlu kita halusi satu persatu. Let us face the battle for the sake of rakyat. Saya bersetuju. Dan saya nak bagi tahu sekali lagi, Saudara Samsul, jangan lupa DNA daripada PKR itu datang daripada UMNO, kecuali Saudara Tian lah. Kan? Tapi yang lain tu, Datuk Seri Anwar Ibrahim pernah jadi timbalan Presiden UMNO. Dan kita melihat bagaimana beliau diinaya oleh pimpinan terdahulu. Dan hari ini Tuhan nak tunjuk pimpinan terdahulu itu, dia dah jadi kesepian lah. Dan ahli UMNO pun tak nak terima. Walaupun dia kata nak masuk balik, nak menyetir UMNO semua, warga UMNO tak boleh terima. Dan ini realitinya saudara. Jadi bagi saya, penggabungan ke apa ke, mesti dibuat selepas pilihan raya. Yang paling penting, kestabilan politik, ekonomi, perut rakyat mesti disantuni. Rakyat jangan dibiarkan lapar. Ini perjuangan UMNO. Terima kasih. Baik, perut rakyat perlu disantuni. Ya. Dan pemimpin jangan kencing rakyat. Saya kira kita sampai di situ saja. Ya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel-panel, ketiga panel kita. Saudara Tian Chua, Datuk Seri Kamal Amin dan Saudara Samudin. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada malam ini.